弟兄姐妹们平安， Saudara-saudari terkasih, Shalom, 平安。 Shalom. 感谢主，好几年没有来到你们当中，跟你们一起敬拜上帝。 Puji Tuhan, sudah lama saya tidak hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian. 非常高兴见到还有一些我还认识的弟兄姐妹们。 Saya sangat bersuka cita karena saya masih mengenali beberapa muka yang saya dulunya sudah kenal. 你们还是忠心跟从上帝、敬拜上帝，这个是上帝的恩典。 Kalian masih setia mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ini adalah sungguh anugerah dari Tuhan semata. 我们今天要学习一个很特别的题目， Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting. 就是基督教信仰与中国文化。 Tema itu adalah iman Kristen dan budaya Tionghoa. 我们要看一段的经文，就是加拉太书第4章第1到11节。 Kita akan bersama-sama membuka sebagian dari firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Galatia pasal yang keempat. 加拉太书第4章第1到11节，我念给弟兄姐妹们听。圣经 Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ke 11 akan dibacakan oleh pendeta Timotius Fu hanya di dalam bahasa Mandarin saja. 第1节，我说那承受产业的，虽然是千业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别。第2节，乃在师傅和管家的手下，这等他父亲预定的时候来到。第3节，我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。既至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人救赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就差他的儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见从此以后，你们不是仆人，乃是儿子了。既是儿子，就靠神为后裔。但从前你们不认识神的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。现在你们既然认识神，更可说是被神认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他们做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份。我为你害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。我们都进到这里。弟兄姐妹们，讲到中国文化跟我们基督徒的生活是很有趣的。 Bapak Ibu sekalian, pada saat kita berbicara tentang budaya dan tradisi Tionghoa, kita adalah sesuatu yang sangat menarik. 有的时候有人会问我，牧师，我是华人，我成为基督徒，我还可以庆祝春节吗？过年吗？ Ada orang yang sering bertanya kepada saya sebagai seorang Tionghoa, apakah saya boleh merayakan Imlek atau tidak? 我说当然可以， Saya berkata tentu saja boleh. 因为庆祝春节是我们华人的好的风俗。 Karena memperingati tahun baru Imlek adalah suatu tradisi orang Tionghoa yang baik. 我们成为基督徒，我们没有改变我们种族的身份。 Kita sebagai seorang Kristen tidak merubah identitas kita di dalam kesukuan kita. 所以成为基督徒以后，我们并没有放弃我们的种族的身份。 Dan sebagai seorang Kristen kita tidak melepaskan status kita sebagai suku atau orang Tionghoa. 但是当我们成为基督徒以后， Tetapi setelah kita menjadi seorang Kristen, 我们会用不同的方式来评论，还是来实践我们生活里面的传统风俗。
kita bisa menggunakan kebenaran Alkitab untuk menilai atau memilah-milah tradisi yang ada di dalam suku Tionghoa ini. 因为当我们成为基督徒以后， Karena setelah kita menjadi seorang Kristen, 我们是新造的人， kita adalah manusia yang baru. 我们旧的人已经过去了， Manusia lama kita telah berlalu. 我们现在是活在成为一个新的人， Kita sekarang telah menjadi manusia yang baru. 成为新的人、新造的人，我们用不同的角度来评论我们生活里面每一天的传统的风俗。 Sebagai seorang ciptaan baru, kita akan menilai setiap budaya, tradisi dalam budaya Tionghoa dengan kacamata orang Kristen yang benar. 我们华人是有几千年的这个历史， Orang-orang Tionghoa memiliki sejarah ribuan tahun. 在几千年里面，我们就拥有很多很浓的传统风 Dan 俗 di。dalam ribuan tahun itu kita punya nuansa tradisi budaya yang sangat kental. 我们应该有什么态度来衡量、来评论我们华人的传统风俗呢？ Bagaimana seharusnya kita menilai atau memberikan penilaian yang benar terhadap setiap tradisi yang ada dalam budaya orang Tionghoa. 我们可以从我们今天所念的经文，就是加拉太书第4章1到11节，我们学习几个原则。 Maka kita akan belajar melalui firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam Galatia pasal 4 ayat yang pertama sampai ke 14. Dan kita akan menemukan beberapa prinsip. 这一段经文的背景，就是当时的时候，加拉太的教会有一些所谓的犹太教的教师的来访。 Konteks dari bagian firman Tuhan ini ada pada saat itu ada sebagian orang-orang pengajar, sebagian pengajar agama Yahudi yang datang mengunjungi jemaat di Galatia ini. 他们对加拉太的教会的会友说：“你们单单信耶稣不够。” Mereka memberitahukan atau mengajarkan kepada jemaat di Galatia bahwa kalau kalian hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja itu tidak cukup. 你们还是要成为犹太人， Kalian masih tetap harus menjadi seorang Yahudi. 你们要跟从犹太人的传统风俗 Dan。kalian harus melakukan setiap tradisi yang ada di dalam budaya orang Yahudi. 犹太人有他们的律法， Orang Yahudi memiliki hukum Taurat. 他们也是有律法的解释，这个就是成为他们的风俗。 Dan mereka memiliki penafsiran dari hukum Taurat yang menjadi budaya mereka. 这些犹太人的教师，他们说：“你们不单单要遵守这个律法，也是要遵守这个风俗传统。” Maka mereka memberitahukan kepada jemaat bahwa kalian tidak hanya harus menaati hukum Taurat, tapi juga harus tunduk atau menjalankan setiap tradisi dalam budaya orang Yahudi. 所以加拉太的会友就很彷徨，他们不知道要做什么。 Maka jemaat di Galatia pada saat itu menjadi sangat bimbang dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. 假如他们去遵守这个风俗，他们就变成这个风俗的奴仆。 Bila mereka menuruti atau melakukan budaya itu, mereka akan menjadi hamba dari budaya orang Yahudi. 但是假如他们没有遵守这些传统风俗，他们就怕得到上帝的刑罚。 Tetapi bila mereka tidak menjalankan budaya orang Yahudi, mereka juga khawatir atau takut akan terkena hukuman dari Allah. 所以他们就写信问保罗：“我们应该怎么样？” Maka mereka menulis surat kepada Rasul Paulus dan bertanya apa yang harus kami lakukan. 从保罗的答案回答，我们学习到3个原则。 Maka dari surat jawaban Paulus ini kita belajar 3 prinsip. 3个原则有关我们怎么样来评论我们实践我们生活里面的传统风俗。 3 prinsip ini untuk menilai dan untuk menjustifikasi apa yang menjadi budaya yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Kristen. 第一个原则， Prinsip yang pertama, 我们生活里面不是所有的传统风俗是坏的，反过来也并非所有的风俗是好的。 di dalam kehidupan kita
tidak semua budaya itu adalah hal yang buruk, tetapi juga tidak semua budaya itu adalah hal yang baik. 所以我们应该有属天的聪明智慧来分辨哪一个是好的，哪是坏的。 Oleh sebab itu kita harus memiliki hikmat surgawi supaya kita bisa membedakan budaya mana yang baik, budaya mana yang tidak baik. 我们去实行好的风俗， Kita mau melakukan budaya yang baik. 我们不单单实行，我们把这个好的风俗传递给我们下一代的人。 Kita tidak hanya melakukan budaya yang baik itu, tetapi kita juga mewariskan budaya itu kepada keturunan kita. 回到我们华人的传统风俗， Kembali lagi kepada tradisi orang-orang Tionghoa. 我们有很多很好的传统风俗， Kita memiliki banyak tradisi yang baik. 我们很孝敬父母， Kita adalah orang-orang yang sangat berbakti kepada orang 孝 tua. 敬父母也是符合圣经的教导。 Berbakti kepada orang tua adalah salah satu pengajaran di dalam Alkitab kita. 但是圣经教导我们孝敬父母跟华人孝敬父母有一点不同。 Tetapi apa yang diajarkan dalam Alkitab tentang berbakti kepada orang tua dan apa yang ada di dalam budaya orang Tionghoa tentang berbakti kepada orang tua sedikit berbeda. 圣经的教导就是趁我们的父母亲，我们老一辈还在的时候，还生在世界上的时候，我们就去孝敬他们。 Yang diajarkan dalam Alkitab kita ini adalah pada saat orang tua kita masih hidup, kita harus berbakti kepada mereka. 我们要好好的对待他， Selagi mereka hidup kita harus berlaku baik kepada mereka. 尊重他们，供应他们的需要。 Kita harus menghormati mereka, kita harus memenuhi setiap kebutuhan 他 mereka. 们离开世界以后， Pada saat mereka telah meninggalkan dunia ini, 他们跟我们的世界是不同了， dunia kita dan dunia orang tua kita telah berbeda. 所以我们就不用再去孝敬他们。 Maka kita tidak perlu lagi untuk berbakti kepada mereka. 但是我们还可以怀念他们， Tapi kita dapat mengenang mereka. 所以这个就是我们华人的传统风俗。 Dan ini adalah budaya tradisi budaya orang 好 Tionghoa. 像刚才我讲的， Seperti yang saya baru sampaikan, 身为华人， sebagai seorang Tionghoa, 我还是可以庆祝这个春节过年 saya masih boleh merayakan Imlek. 啊，我还可以去拜年。 Saya juga boleh mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada orang lain. 有人问我，牧师，我们华人，我们基督徒可以分给人红包吗？ Ada orang yang bertanya kepada saya, apakah sebagai seorang Tionghoa kita boleh membagikan angpau kepada orang lain? 我开玩笑说，不可以给，可以收。 Saya bercanda dan saya menjawab, tidak boleh memberi, hanya dapat menerima. 当然可以给，可以收啊。 Pastinya kita boleh memberikan angpau kepada orang lain. 但是我们给红包一个好的定义，另外一个定义。 Tapi pada saat kita memberikan angpau, kita punya satu tujuan yang baik. 我们是分享上帝的祝福， Kita ingin mem-sharingkan atau membagikan berkat Tuhan. 我们带给别人在生活里面有喜乐。 Kita membawa kebahagiaan sukacita kepada orang lain dalam kehidupan mereka. 每个人收到红包是喜乐的哈，高兴。 Setiap orang yang menerima angpau pastinya bersukacita. 但是圣经告诉我们， Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, 是比收是更有福。 lebih berbahagia memberi daripada menerima. 所以当我们发给人红包的时候， Sehingga pada saat kita memberikan angpau kepada orang 在 lain, 上帝的面前我们是幸福。 di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang berbahagia. 我们得到红包的时候， Pada saat kita menerima angpau dari orang 这个 lain, 也是一种幸福。 dan itu juga adalah suatu kebahagiaan. 所以这个就是比喻我们在生活里面有许多好的风俗，我们应该是遵行的。 Maka ini sudah menunjukkan bahwa ada beberapa tradisi yang baik yang dapat kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 但是第二，我们看也不是说所有的风俗是我们可以做的。 Tapi hal kedua yang menjadi perhatian kita adalah tidak semua tradisi itu adalah hal yang baik. 什么风俗我们不可以跟从的？ Tradisi apa yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita? 按照今天的圣经里面，我们学习有两种风俗我们不可以去遵行的。 Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca barusan pada hari ini, ada dua tradisi yang tidak boleh kita lakukan. 所以第二个原则告诉我们， Dan pada prinsip yang kedua memberitahukan kepada 我们 kita, 要拒绝那一些使我们跟偶像有参与的一些的传统，我们不可以去行。 kita harus menolak semua tradisi yang membuat kita berhubungan dengan penyembahan berhala
tradisi yang berhubungan dengan penyembahan berhala. 就是记载在第3、第8到第9节。 Dan itu tertulis di dalam ayat yang ketiga, ke-8 dan ke-9. 我们华人有很多传统，所谓的传统风俗会使我们参与拜偶像的因素。 Kita memiliki beberapa tradisi dan ada tradisi yang membuat kita itu masuk dalam hubungan atau melakukan pemujaan berhala. 尤其就是在我们庆祝大节日的时候， Terutama pada saat kita merayakan hari-hari besar. 好像过年、 Mungkin pada saat hari raya Imlek, 过一些的节期， mungkin ada hari-hari raya yang lain. 还是有婚礼， Mungkin pada saat pernikahan 还是有丧事的时候， atau pada saat ada kedukaan. 有很多事情所谓的风俗，其实里面是拜偶像。 Ada beberapa hal yang dibungkus dengan tradisi, sesungguhnya itu adalah penyembahan berhala. 就是好像华人，假如庆祝春节的时候，我们平常说什么？拜什么？拜财神。 Mungkin pada saat kita merayakan hari raya Imlek, kita ada namanya menyembah dewa harta. 所以春节的时候，财神到。 Maka pada waktu perayaan hari Imlek ada lagu yang mengatakan bahwa dewa harta telah datang. 我们可以拜财神吗？ Apakah kita boleh menyembah dewa harta? 再深一个问题，有没有财神？ Dan pertanyaan yang lebih mendalam lagi, apakah ada dewa harta? 其实财神的存在有没有？ Sesungguhnya apakah dewa harta ini ada? 没有所谓的财神。 Tidak ada dewa harta 所以 itu. 身为基督徒，我们不可以去拜财神， Maka sebagai seorang Kristen kita tidak boleh menyembah dewa harta 因 ini. 为我们知道圣经告诉我们，我们的钱财，我们所有的一切，就是创造天地万物的主宰赐给我们的。 Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa segala harta apa yang kita miliki semuanya dianugerahkan, diberikan oleh Allah pencipta langit dan bumi. 所以拜财神就是属于一个拜偶像。 Maka pada waktu kita menyembah dewa harta itu sama dengan penyembahan berhala. 还有一些华人初一的时候就去拜天拜地。 Dan ada juga pada orang-orang Tionghoa yang hari pertama dia menyembah langit dan bumi. 拜天拜地也是出于拜偶像。 Dan menyembah dewa dan langit dan bumi itu juga termasuk penyembahan berhala. 因为在上帝的4条诫命里面， Karena di dalam perintah Tuhan yang di dalam perintah keempat, 第一个诫命 di 4 perintah pertama, perintah yang pertama 就是说，我们不可以拜任何的东西受造物，我们不可以去拜它。 maka kita tidak boleh menyembah segala yang Allah ciptakan di dunia ini. 天是上帝所造的，地是上帝所造的， Langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan. 所以我们不可以拜天，不可以拜地。 Maka kita tidak boleh menyembah apa yang sudah diciptakan oleh Allah. 我们要拜谁？ Siapa yang boleh kita 我们 sembah? 要拜创造天地万物的上帝。 Kita harus menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 所以，假如有华人有风俗说，我初一十五我去拜天拜地， Maka pada waktu ada orang Tionghoa pada hari pertama Imlek atau hari ke-15 mereka menyembah langit dan bumi. 我们不可以参与， Kita tidak boleh ikut 因为我们是拜天地的，我们是拜上帝的。 karena kita adalah orang-orang yang menyembah Allah. 我们拜创造天地的 Kita 万物的上 menyembah 帝。 Allah yang menciptakan langit dan bumi itu. 另外一个例子， Contoh yang lain, 我们家里有丧事的时候， pada waktu di rumah kita ada kedukaan. 我们华人的这个信仰还是传统说，一个人离开世界，他就会进到另外一个世界，他可能就被称为仙，还是神，还是鬼。 Kita sebagai orang-orang Tionghoa, sebagai orang Tionghoa mempercayai bahwa pada waktu kita meninggal, kita akan masuk ke satu dunia, di mana dunia itu adalah dunia dewa, dunia roh-roh. 所以这个是灵界里面， Dan ini adalah satu kosmos atau dunia roh. 因为这个的观念，所以很多华人就去拜他的祖宗。 Karena ada pandangan seperti ini, maka banyak juga orang-orang Tionghoa yang menyembah leluhur mereka. 他们相信他们的祖宗现在成为所谓的仙还是神，
Mereka percaya bahwa leluhur mereka sekarang telah menjadi dewa atau Allah dalam tanda kutip. 当他们去拜他们的时候，拜他们的祖宗的时候， Pada saat mereka menyembah leluhur-leluhur mereka, 他们祖宗会帮助他们在世界上的人。 maka leluhur-leluhur mereka akan menolong mereka yang masih hidup di dunia ini. 我们华人有一个观念， Kita sebagai orang-orang Tionghoa mempunyai suatu pandangan. 我们活在一个世界里面，这个世界有两个力量彼此对比。 Kita percaya bahwa kita hidup di dunia yang memiliki dua kekuatan yang berseberangan, 就是这个今生的世界、来生的世界。 yaitu masa sekarang atau masa kini dan masa yang akan datang atau masa di akhirat. 我们今生的世界能够影响来生的世界， Dan kehidupan kita saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita di akhirat. 来生的世界能够影响我们今天的世界。 Kehidupan kita di akhirat juga akan mempengaruhi kehidupan kita di saat ini. 因为这种的观念使我们华人就去拜祖宗。 Karena ada pandangan semacam ini, maka orang-orang Tionghoa mau menyembah 因 leluhur 为 mereka. 华人这种的思想，相信假如我们拜祖宗，离开世界以后的祖宗能够帮助我们。 Orang-orang Tionghoa berpegang pada keyakinan bahwa pada saat kita menyembah leluhur-leluhur kita di bumi ini, maka pada saat kita meninggalkan dunia ini, leluhur-leluhur kita akan menolong kita. 当我们回到圣经的教导， Pada saat kita kembali kepada pengajaran Alkitab, 拜祖宗是一种拜偶像的现象。 menyembah leluhur kita atau awal leluhur kita adalah penyembahan berhala. 所以我们不可以去拜祖宗， Maka kita tidak boleh menyembah leluhur-leluhur kita. 因为圣经告诉我们， Karena Alkitab memberitahukan kepada 我 kita, 们活在这个世界上， pada saat kita hidup di dunia ini, 假如我们信耶稣基督， pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, 我们得到永生， kita mendapatkan hidup yang kekal. 离开世界以后， Pada saat kita meninggalkan 我们 dunia 就 ini, 与上帝同在。 maka kita akan bersama-sama dengan Allah 假 Bapa. 如不信耶稣基督， Bila kita tidak percaya kepada Yesus Kristus, 离开世界以后， pada saat kita meninggalkan dunia ini, 就沉沦灭亡。 maka kita akan binasa 这 selamanya. 两个世界是完全分开的世 Dan 界， dua dunia ini adalah dunia yang terpisahkan sama 我 sekali. 们不能够影响他们， Kita tidak bisa saling mempengaruhi. 他们也是不能够影响 Dan 我们。 orang-orang yang di sisi yang lain juga tidak bisa mempengaruhi di sisi yang 所以 lain. 我们不单单不可以去拜我们的祖宗， Jadi kita tidak hanya tidak boleh menyembah leluhur kita, 我们也不需要去拜他， kita sesungguhnya tidak perlu menyembah 因 mereka. 为我们拜他们帮不了他们。 Karena pada waktu kita menyembah mereka, kita tidak memberikan manfaat atau bantuan apapun kepada 因 mereka. 此，圣经很严肃的教导我们， Maka Alkitab mengajarkan dengan sangat tegas. 我们只能拜创造天地万物的主宰。 Kita hanya boleh menyembah kepada Allah, pencipta dan pemilik alam semesta ini. 这不等于我们要完全忘记了我们的祖宗， Ini 不是 tidak 这样的。 sama dengan kita harus melupakan semua leluhur kita. 我们还可以怀念我们的祖宗， Kita boleh mengenang mereka. 我们还可以怀念我的公公、我的奶奶， Kita boleh mengenang masa-masa kita bersama dengan mereka. 我们能够怀念我们的父亲、我们的母亲，他们已经离开我们了。 Kita boleh mengenang kakek nenek atau papa mama kita, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. 我有好的这个什么好的时间，我们存在我们的脑海里面。 Ada ingatan-ingatan masa-masa kita bersama dengan orang tua kita yang sangat menyenangkan. 我们欣赏他们的好对我们的好处， Kita menikmati masa-masa kita bersama dengan mereka yang memberikan manfaat yang besar 但 kepada 是 kita. 他们也是人， Tetapi mereka adalah manusia 离 juga. 开世界以后， Setelah mereka meninggalkan dunia ini, 不是去到天堂，就去到灭亡。 bila mereka tidak pergi ke surga, mereka akan binasa selamanya di 我 neraka. 们就不可以去拜他， Maka kita tidak boleh lagi menyembah mereka. 我们也不需要敬拜他。 Dan kita tidak boleh menyembayangin mereka. 所以这个就是第一种传统，我们不可以参与的， Dan ini adalah salah satu tradisi yang tidak boleh kita ikuti. 就是使我们参与拜偶像的因素。 Yaitu hal-hal yang membuat kita terlibat di dalam penyembahan berhala. 所以我们只能敬拜我们的天父上帝，就是三位一体的上帝。 Jadi kita hanya boleh menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah kita satu-satunya. 我们在印尼也是有许多的地方，也是有跟我们华人
差不多同样的传统。 Dan kita melihat di daerah-daerah di Indonesia juga ada tradisi-tradisi yang mirip dengan tradisi budaya orang Tionghoa. 他们参与去拜这些邪灵的活动。 Mereka juga melakukan penyembahan kepada arwah-arwah roh. 我是出生在西加里曼丹。 Saya lahir di Kalimantan Barat. 小的时候看到我的朋友是常玩这个什么菜篮绳。 Saya sering melihat teman-teman saya bermain jailangkung. 就是做一些这个菜篮放一个笔在中间，他们念一些的经，这个菜篮会自己动摇动摇动，它会写名。 Dan ada sesuatu yang ditaruh, kemudian ada bolpen juga. Pada saat mereka membaca mantra, maka bolpen ini akan menuliskan sesuatu. 有一次我的朋友们玩，我没有玩Pada suatu kali teman saya bermain, saya tidak bermain ya. 就问他你是谁？ Nah, kemudian teman saya bertanya, kamu siapa? 他就写了一个名，女孩子的名。 Maka dia menuliskan nama seorang wanita. 这玩的就是全部男孩子哇，他们很高兴，这个女孩子他想。 Karena yang bermain adalah anak-anak laki-laki, maka mereka senang karena yang mereka temui ini adalah arwah roh wanita. 你是美丽不美丽？ Mereka bertanya, kamu cantik tidak? 哇，很美丽。 Dia menjawab, saya sangat cantik. 后来问他你为什么离开世界？ Kemudian bertanya kepada arwah ini, kenapa kamu bisa meninggal? 他的答案是什么？ Apa jawabannya? 我自杀。 Saya bunuh diri. 哇，我的朋友就怕了 Maka teman saya menjadi takut. 你为什么来？ Kenapa kamu datang? 他答什么？ Apa yang dia jawab? 我要带你们跟我去。 Saya akan membawa kalian bersama-sama saya pergi ke sana. 我的朋友怕到半死。 Maka teman-teman saya ketakutan setengah mati. 虽然这个是好像一个玩具， Walaupun ini adalah satu bentuk permainan, 但是里面是掺有拜偶像的因素， tetapi di dalamnya ada unsur-unsur penyembahan berhala. 所以我们要很小心， Maka kita harus sangat 我 berhati-hati. 们要好好的看圣经， Kita harus mempelajari Alkitab dengan 遵 sungguh-sungguh. 守圣经的教导。 Kita harus menaati semua ajaran kebenaran dalam Alkitab. 我们知道哪一个是参与拜偶像的传统， Kita bisa membedakan mana tradisi yang melibatkan unsur-unsur penyembahan berhala. 我们就不可以去做。 Maka kita tidak boleh melakukannya. 第三，最后， Prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang terakhir. 我们要拒绝那些使我们成为奴役人的传统。 Maka kita juga harus menolak tradisi-tradisi yang membuat kita memperhambakan diri kepada sesuatu. 就是好像第7节、第9节、第10节告诉我们， Seperti yang terdapat di dalam ayat ke-7, ke-9, dan ke-10. 当时犹太人很专注这个特别的日子、日期、月份还是年份。 Pada saat itu dalam tradisi orang-orang Yahudi mereka sangat mementingkan hari-hari masa-masa tertentu. 我们华人也是有很多这种的传统。 Dan di dalam tradisi orang Tionghoa pun ada hal-hal yang serupa. 我们所谓的迷信， Itu adalah hal-hal mistik. 什么叫做 mistis. 什么迷信tahayul？ Tahayul, Sama- sesuatu yang bersifat tahayul. 什么叫做迷信？ Apa itu tahayul? 迷信就是奴隶人的传统就是，假如我们去做，谁知道会带给我们好的姻缘？ Tahayul itu adalah bila kita mempercayai dan melakukannya, siapa tahu itu membawa satu keberuntungan bagi kita. 假如我们不去做，谁知道会带给我们一些的咒诅？ Maka bila kita tidak melakukannya, kemungkinan kita akan mendapatkan kutuk. 所以我们好像马马虎虎的，知道也不知道，不知道也知道，就去做。 Maka kita menjadi orang yang sesungguhnya bingung, kita tidak tahu, dan kita melakukannya dengan ketidaktahuan kita. 你会问他为什么你这样做？ Pada saat kita bertanya kenapa engkau melakukan hal ini, 我也不知道。 saya tidak tahu. 你为什么做？ Kenapa Anda melakukan 因 ini? 为我看别人做我就做， Karena saya melihat orang lain melakukan, saya juga ikut 这个 melakukan. 就是这种迷信。 Ini adalah satu bentuk tahayul. 当我们庆祝春节的时候， Pada saat kita memperingati Hari Raya Imlek, 我们就有很多的迷信， dan ada banyak hal-hal tahayul di 我们不可 dalamnya. 以扫地。 Kita tidak boleh menyapu 为 lantai. 什么不可以扫地？ Kenapa tidak boleh menyapu lantai 因 rumah? 为等我们扫地，我们把污粪就扫出去、扫走。 Karena pada saat kita menyapu, maka semua keberuntungan kita akan terbawa. 所以我说，第二不要扫出去，就扫进来了。
Maka saya mengatakan jangan disapu keluar tapi disapu ke dalam. 福分就进来了。 Maka keberuntungan atau hoki itu akan masuk. 这个就 datang. 叫做迷信， Dan ini adalah tahayul. 相信扫把会带给我们福分。 Dan kita percaya bahwa sapu itu bisa membawa keberuntungan bagi kita. 你相信扫把会带给你们福分吗？ Apakah kita percaya bahwa sapu itu bisa membawa keberuntungan bagi kita? 圣经告诉我们， Kita memberitahu kepada 我们 kita. 的福分是来自创造天地万物的上帝， Segala keberuntungan kita berasal dari Allah pencipta langit dan bumi ini. 所以我们就是很受到这个所谓的迷信的影响。 Maka kita ini seringkali terpengaruh oleh kepercayaan-kepercayaan tahayul itu. 有一些华人庆祝春节的时候不敢剪头发， Ada orang-orang Tionghoa tertentu pada saat hendak mereka Imlek, mereka tidak berani potong rambut. 为什么？ Mengapa? 就是这叫剪发，发就是发哈，他把他的发剪掉。 Ini dalam bahasa Mandarin dengan intonasi yang sama, Jianfa itu berarti mengurangi hoki atau keberuntungan. 也是有一些还没有到这个年宵节的时候，15号的时候，他们不可以洗头发。 Maka sebelum tanggal 15 atau Cap Gome itu mereka tidak boleh potong rambut. 为什么？ Mengapa? 因为洗发把他的发洗走。 Karena sifa itu mencuci rambut atau keramas itu berarti mencuci semua keberuntungan. 所以我们华人很相信所谓的 homophone， 就是同音，但是意思不一样。 Maka orang-orang Tionghoa sangat mempercayai bunyi-bunyi homofon itu. 我们过年的时候要吃鱼， Pada saat kita mereka Imlek kita sering makan ikan. 为什么？ Mengapa? 年年有余， Karena setiap tahun ada kelebihan. 我们吃的鱼也是大只的鱼哈。 Dan ikan yang kita makan pun ikan yang besar. 不，我没有看过过年的时候他的吃的鱼是香鱼仔小小的鱼没有哈。 Dan kita tidak hanya makan ikan-ikan atau benih ikan kecil-kecil. 不是的， Bukan itu. 我们有这样的盼望。 Kita memiliki pengharapan yang seperti itu. 当然，我们不可以进入到极端，哇，过年不可以吃鱼，也是不可以这样。 Kita juga tidak boleh terlalu ekstrim dan mengatakan pada saat mereka Imlek tidak boleh makan ikan. 我们可以吃鱼， Kita boleh makan ikan. 但是我们的福分不是来自鱼， Tapi keberuntungan kita, semua hal-hal baik kita tidak datang dari ikan itu. 我们相信我们的福分是创造天地万物的主宰来的。 Karena kita tahu bahwa keberuntungan kita, segala kebaikan itu berasal dari Allah pemilik alam semesta ini. 所以我们华人就是有很多这样的传统。 Maka orang-orang Tionghoa memiliki banyak sekali tradisi. 我们很多人喜欢这个车牌，就是889。 Orang-orang Tionghoa senang atau sangat suka dengan plat mobil yang mengandung angka 8, 8888 atau 8889. 发到9哈。 Berarti dia akan terus berkembang sampai selama-lamanya. 当然，我们的车牌可以8889，可以，不是 Sebenarnya 不可 plat 以。 mobil kita 8889 pun tidak masalah. 但是我们不相信我们的福分就是从这个车牌而来 Tapi kita 的。 tidak boleh mempercayai bahwa keberuntungan kita hal-hal yang baik itu datang dari plat nomor ini. 我们华人也不喜欢4， Dan orang-orang Tionghoa pun tidak suka dengan angka 4. 因为4跟10差不多一样。 Karena 4 dan mati itu memiliki kesamaan bunyi. 有一些的电梯就1、2、3、5没有4哈。 Ada lift yang tidak memiliki lantai 4, dia langsung 1, 2, 3, 5. 但是你去算1、2、3，虽然它是写是5，但是第几楼也是第4哈。 Tapi pada saat kita menghitung secara berurutan, maka angka 5 pun itu adalah angka yang keempat. 我们就是这个就是叫做什么迷信。 Dan ini adalah bentuk tahayul. 今天很多基督徒还是相信这些迷信。 Dan pada saat ini masih banyak orang-orang Tionghoa yang mempercayai tahayul ini. 迷信就是相信某一件事情、某一个东西能够带给我们福分，
除了上帝能够带给我们福分。 Tahayul adalah sesuatu yang membuat kita mempercayai bahwa ada hal-hal tertentu pada saat kita melakukan sesuatu itu akan membawa keberuntungan bagi kita selain dari Allah. 包括在迷信里面，就是我们就是相信这个属相，我们属什么属什么。 Dan yang termasuk dalam tahayul ini ada pada saat kita percaya akan sio. 难怪他是这么懒惰，他是属什么？属猪的。 Makanya dia bisa semalas itu karena dia itu termasuk sio babi. 难怪他这么凶，他是属什么？属老虎的。 Tidak heran dia sebegitu galaknya karena dia itu sionya macan. 很多华人，假如他要生男孩子的时候，就等到龙年才生他的孩子。 Banyak juga orang-orang Tionghoa yang menantikan kelahiran atau membuat kelahiran anaknya itu terjadi pada sio naga. 你还相信吗？ Apakah kita masih mempercayai itu? 有人说你不可以嫁给他，因为你是属鸡的，他是属老虎的。哇，你给他吃掉、嫁掉完了。 Ada orang juga yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh menikah dengan dia karena kamu sio ayam dan dia tuh sio macan. Kamu bisa dimakan sama dia. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari sekalian. 我们所谓的命运不是在乎动物， Dan segala nasib kita itu tidak tergantung pada sio 我 binatang-binatang 们的 itu. 福分是在乎创造动物的上帝。 Dan segala keberuntungan kita itu sepenuhnya tergantung pada Allah pencipta langit dan bumi. 所以无论你是属什么，你是上帝的儿女。 Jadi walaupun sio kita apapun, kita adalah anak-anak Allah. 你属猪的也是上帝祝福你， Bagi orang-orang yang punya sio babi, Allah memberkatimu. 你属羊的，上帝也是祝福你。 Bagi orang-orang yang memiliki sio kambing, Allah juga 你 memberkati. 属老虎的，上帝也是祝福你。 Bagi orang-orang yang punya sio macan, Allah juga memberkati. 因为当我们信了耶稣基督以后， Karena pada saat kita telah percaya kepada 我 Tuhan, 们是新造的人， kita adalah makhluk ciptaan baru. 我们是属于一群得到上帝祝福的人， Kita adalah sekumpulan orang-orang yang diberkati oleh Allah. 所以我们不用怕这样的拦阻那个拦阻，我们也不相信这个那个迷信。 Kita tidak mempercayai segala halangan, segala kepercayaan tahayul itu yang akan menghambat kehidupan kita. 我们华人的传统里面， Di dalam tradisi orang-orang Tionghoa. 有的时候我们也是看好日子、坏日子。 Dan kita seringkali juga mencari hari baik. 呀，好日子就去算了，这个你的命怎么样，你的生日怎么样呢？里面的星星上面的星星怎么样影响我们了？ Dan pada saat kita mencari hari, kita akan melihat mungkin sio kita apa, tanggal kelahiran kita apa, bagaimana pengaruh dari rasi-rasi bintang dan segalanya. 弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 我再次说， saya ingin mengatakan sekali lagi, 我们是属于上帝的人， kita adalah orang-orang milik Allah sendiri. 我们的上帝是创造天地万物的上帝， Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta dan beserta segala 所 isinya. 以我们不可以依靠上帝所造的受造物， Dan kita tidak boleh bergantung kepada ciptaan yang diciptakan oleh Allah. 包括在里面，我们不相信有好的日子，有坏的日子。 Dan termasuk di dalam kita tidak percaya ada hari baik, ada hari jelek. 在上帝的恩典里面， Di dalam anugerah Allah. 我们所有的日子，每一日就是好的日子， Setiap hari-hari dalam kehidupan kita adalah hari baik. 每一个日子、每个时刻就充满上帝恩典的日子时 Dan 刻。 setiap hari, setiap saat itu dipenuhi dengan anugerah dan berkat Allah. 因此，我们不要再去相信这些的迷信， Maka kita tidak boleh lagi mempercayai segala bentuk tahayul. 我们依靠上帝。 Kita harus bersandar kepada Allah. 当我们依靠上帝的时候， Pada saat kita bersandar kepada Allah, 上帝的恩典够我们用。 maka berkat Allah itu cukup bagi kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Maka saudara-saudari yang terkasih 我 dalam 们今 Tuhan, 天学习到一个很重要的功课。 hari ini kita telah mempelajari sesuatu yang sangat penting. 我们活在世界上， Pada saat kita hidup di dunia 我 ini, 们免不了会面对一些的传统风俗习惯。 kita tidak dapat menghindari kita akan terlibat atau ada di dalam pengaruh dari segala tradisi budaya. 尤其是我们华人有几千年的历史， Terutama bagi orang-orang Tionghoa yang memiliki sejarah
ribuan tahun. 我们有很多很丰富、很浓的传统风俗。 Kita memiliki tradisi budaya yang sangat berlimpah ruah dan sangat kental. 我们成为华人，我们成为基督徒，我们不是停止成为华人， Kita sebagai seorang Kristen tidak berarti kita berhenti menjadi orang 我 Tionghoa. 们还是华人， Kita masih orang 我 Tionghoa. 们还是尊重我们的传统风俗， Kita masih menghargai tradisi dalam budaya Tionghoa. 但是我们要用上帝的真理的这个什么，上帝真理的角度来去评论我们的传统风 Tapi 俗。 kita harus mendasari penilaian kita terhadap tradisi budaya ini dalam kebenaran firman Tuhan. 不是每个传统是坏的， Tidak semua tradisi budaya itu jelek. 也不是每个传统是好的， Dan juga tidak semua tradisi itu adalah hal yang baik. 所以我们要有属灵的聪明智慧， Maka kita harus memiliki hikmat-hikmat surgawi. 使我们能够分辨哪一个是好的，哪是坏的。 Supaya kita dapat membedakan manakah tradisi yang baik, manakah tradisi yang tidak baik. 好的，我们去实行， Yang baik kita lakukan, 我们传递给我们下一代的人； bahkan kita teruskan kepada keturunan kita. 坏的， Yang tidak baik, 我们就不参与。 kita tidak akan mengikutinya. 坏的，第一就是使我们参与拜偶像的因素。 Nah, yang tidak baik itu yang pertama adalah kita terlibat di dalam penyembahan berhala. 第二就是使我们成为这个传统的奴仆的这个传统。 Nah, yang kedua, kita memperhambakan diri kepada tradisi budaya. 包括在里面许多的所谓的迷信， Termasuk di dalamnya banyak hal-hal tahayul. 我们就不去做了。 Kita tidak akan melakukannya lagi. 今天的圣经告诉我们， Firman Tuhan, Alkitab pada saat hari ini memberitahukan kepada kita. 我们还没有信主之前， Sebelum kita percaya kepada Tuhan 我 Yesus, 们是成为这个世界的奴仆， kita adalah hamba dari dunia 我 ini. 们成为传统的奴仆。 Kita adalah hamba dari tradisi 但 di 是我 dunia 们 ini. 信了耶稣基督， Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan 耶稣 Yesus 基督 Kristus, 释放我们，使我们得到自由。 Yesus Kristus telah memerdekakan kita. 现在我们已经成为有自由的人， Maka kita sekarang telah menjadi seorang yang merdeka. 我们不要回到我们旧的生活里面，又在把我们放在成为这个传统的奴仆。 Jangan lagi kita kembali kepada kehidupan lama kita di mana kita memperhambakan diri kepada tradisi. 我们是新造的人， Kita adalah makhluk ciptaan baru. 我们要荣耀上帝的名， Kita harus memuliakan nama Tuhan, 成为多人的祝福。 menjadi berkat bagi banyak orang. 上帝祝福弟兄姐妹们。 Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.